tak minat kan, bagi duit, bagi apa pun, bagi keran apa, tak adalah. Kalau saya boleh kongsikan contohnya pada beranak yang pertama tu, lebih kurang 90% kematian. Saya kata, biar betul ni. Am I doing the right thing kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya nama diberi Ahmad Mustafa bin Hashim. Saya sebenarnya berasal daripada Negeri Sembilan, tapi dah menetap di Perak ni dah lebih daripada 13 tahun lah, masuk 14 tahun. Saya sebelum saya mencuburi bidang arnab ni, saya sebenarnya ialah seorang pensyarah di Universiti Teknologi Petronas, dan saya telah berhenti berserawal lah kan, lebih kurang pada tahun 2019, kira-kira 3 tahun dulu lah. Jadi bila kita dah berhenti daripada kerjaya akademik ni, tentunya tenaga masih ada lagi, Alhamdulillah. Saya berhenti masa tu umur saya 55 tahun. Timing yang biasa orang berhentilah mencari kerjaya baru. Sebenarnya tak perlu cari kerjaya baru, tapi saya memang suka explore lah. Jadi bila dah sampai takat itu, saya pun mencari-cari. Banyak kursus yang saya attend sebab saya pun tak pasti apa nak dibuat. Memang tidak ada perancangan untuk bekerja dengan sektor korporat pada masa tu, sebab saya rasakan saya nak kerja yang mudah, yang environment yang santai kan, tetapi memberikan satu kepuasan. Jadi saya attend, antara kursus yang saya hadir ialah kursus penternakan anak, tapi masa tu bukan dianjurkan oleh SCDC lagi lah. Ada badan swasta, koperasi, sebenarnya Koperasi Anak Selangor. Saya attend kursus yang berbayar, kursus sehari. Bila saya attend, saya tahu, ini menarik ni kan. Menarik dari sebab cara penternakan tu mudah, kawasan diperlukan kecil, dan komitmen pelibatan dalam penjagaan pun tidak begitu tinggi. Tetapi lebih yang ditekan ialah komersial, part komersialnya bagus, productionnya, jualannya bagus. Itu yang saya ambil pengajaran bila saya mengajar balik, diberikan satu lantikan oleh SADC untuk mengajar. Saya ubah sikit konsep tu sebab saya dapati bahagian komersial yang terlalu colourful tu sebenarnya tidak berapa benar. Itu secara jujur lah saya kata kan, sebab dia berkaitan dengan banyak benda, aspek permintaan, aspek marketing dan sebagainya. Kalau kita duduk je, dia tidak akan berlaku lah sebagaimana yang dikursuskan pada masa tu. Walaupun saya mengambil cabaran lah. Jadi masa tu saya tak decide lagi nak buat arnab. Saya dah attend kursus arnab. Lepas tu saya attend beberapa kursus lain. Masa tu banyak lagi kursus yang dilaksanakan sebab PKP dah kebetulan masa tu kan. Lepas 2019 PKP. Jadi PKP ni satu sebenarnya rahmat jugalah, sebab terlalu banyak kursus yang dianjurkan oleh pihak-pihak yang berkaitan, agensi yang berkenaan, pertanian lah, farma lah sebagainya kan. Jadi pertanian, veterina, saya pun sedapat boleh saya attend. Termasuklah attend anak lah, kursus rusa lah, bagai kan. Tak dapat ilmu dan pendedahan. Saya rasa ini penting lah untuk generasi muda ke generasi yang tak apa muda pun. Ini satu peluang, ada ilmu, terutama percuma pergi kan. Tak semestinya kita belajar ni pasal nak buat ni. Itu kemudian. Kalau betul line dia, tak apa. Bagus, soalan ni sangat ramailah orang tanya kan. Ya betul. Tadi saya pun lupa nak maklumkan, saya asal daripada bidang civil engineering. Civil engineering tak ada kena dengan pertanian, peternakan. Buatlah pertanian, peternakan. Lepas tu buatlah construction. Itu memang pandangan umum lah. Tapi tidak sebenarnya. Sebenarnya dalam hati kecil masing-masing, termasuk saya kan, dia ada benda yang that tiny desire, yang cetusan yang kita nak capai dalam hidup kita kan. Mungkin jadi pengedar kereta ke kan, jual fast food ke apa. Tapi saya tak macam mana ditakdirkan arnab. Arnab ni ialah
Mungkin bukan anak, tapi penternakan dan pertanian ni sebenarnya saya dah lihat bagaimana parents saya sendirilah. Parents saya bukan juga pertanian, dia tak ada pertanian, tapi arwah bapak saya ni dia dulu polis. Jadi polis ni biasa duduk beret. Duduk beret kan, saya duduk beret lah dengan anak polis lain. Tapi bila polis ni bila duduk beret, dia orang ni sukalah, itu antara perkara baik lah anggota polis yang duduk beret yang ada kawasan kan. Dia suka teroka. Jadi ada kawasan kat tepi-tepi ujung sana kan, suruh dia buat kebun. Arwah bapak saya dia buatlah kebun sikit, tanamlah sawi apa untuk makan sini. Tu beli ayam sikit. Ayam bukan ayam kampung masa tu, ayam daging lah kan. Tapi kecil je lah. Ada makanan lebih-lebih bagi kan. So kita wah, best je kan. Nak ayam makan sembelih kan, nak sayur ambil petiknya. Jadi tu pergi pindah sini pun buat macam situ juga. Jadi saya rasa itu natural lah character building yang saya dapati. Sebab dia saya tengok kena sabar. Bayang tiap petang habis kerja, arwah pak saya habis kerja pergi hantar nasi makan semalam kan. Jadi it's an effort lah. Jadi kalau berbanding dengan skala yang terdapat di Malaysia, apa yang saya buat ni lebih kepada skala kecil lah, not even medium ataupun large scale, kecil, dan saya lebih suka memanggilnya apa nama, experimental phase ataupun skill lah, experimental skill. Kenapa experimental skill lah? Sebab satunya dia kecil, dan bila kecil dia tidak memberi pulangan yang cukup lumayan untuk jadi usahawan yang terlalu hebat lah kan. Tetapi kenapa saya buat macam tu? Apa gunanya buat bukan untuk pulangannya lumayan, buat besar-besaran kan? Sebab saya ni kalau saya bercakap, saya ni orang sabar. Orang lama kan, orang lama ni dia banyak lagi nak kejar, jadi tak perlu terlari-lari laju-laju. Jadi saya buat kecil sebab saya rasa ini benda baru untuk saya masih boleh belajar lagi, dan saya nak belajar. Jadi saya buat sikit, tengok how develop. Saya start dengan ternakan anak pedaging. Sebab secara komersial anak pedaging ni, itu daripada apa yang kita kursus dulu lah. Anak pedaging ni boleh jual daging, boleh jual hidup, boleh jual produk hiliran, buat sate ke, buat ni ke, bagai-bagai kan. Saya kata menarik betul lah. Itulah berjaya orang kursus tu kan. Tapi macam nak buat tu, itu cerita lain kan. Jadi harga pun agak baik. Sebabkan kursus tu diorganize oleh orang daripada Lembah Kelang. Jadi market segment ni lain. Sana memang letak golek. Licin kan. Kalau kat sini nak harap orang botol beli sate, beli arnab seko-seko, tak sama. Jadi itu tadi kita kena faham market segment kita. Jadi saya mulalah dengan anak pedaging. Asalnya saya mula dengan hanya 20 ekor induk dan 5 ekor pejantan. Jadi bila saya mulakan macam tu, ada cabaran saya lalui, seperti contoh kita diajar kursus kita crash course sehari kan. Lepas bagi makan macam mana, lepas tu beranak macam mana sebagainya kan. Jadi ada berlaku kematian yang tinggi apabila beranak, sebab ada faktor-faktor penjagaan yang kita termiss, yang kita masih belajar, tapi it keeps improving lah. Kalau saya boleh kongsikan contohnya pada beranak yang pertama tu, lebih kurang 90% kematian. Saya kata, biar betul ni, am I doing the right thing kan? Ini involve dengan projek arnab. Apa kata bagus mati macam ni kan. Lepas tu saya consult balik lah dengan mentor saya yang ngajar tu. Dia kata tak apa. Ini memang normal kata dia. Because anak tu mungkin tak selesa lagi, tak sesuaikan diri. Dia ibu muda, dia perlukan masa untuk kan, dan sebagainya. Okey ke? Okey dah, saya bagi kepercayaan. Okey, mungkin juga kot. Saya teruskan. Kemudian season kedua beranak, betul lah, improve. Tapi masih lagi 50% mati. Saya pun tanya dah mentor saya, kata betul lah tu kan, dah improve lah 50% mati. Tapi kata mana lah agak macam ni kan, mati banyak macam ni, mana ada untung kan. Dia kata apa, nanti develop. Anak tu mungkin dah lebih matang kan, dah pernah beranak, ibu muda kan, nak beranak kali kedua. After all bunting sebulan je. Tapi lepas tu season ketiga daripada tadi 90%, 50%, season ketiga dah
sampai 10% je mati. Saya tak, wah, so menarik ni kan. So betul lah. Jadi along the way adalah banyak saya buat. Maknanya penjagaan tu ditingkatkan, hygiene-nya ditambah baik kan. Pemakanan tu saya pastikan ada menu-menu tambahan, ulaman-ulaman yang memberikan rangsangan untuk pengeluaran susu dan sebagainya. Jaga anak dia, kita sayangkan lebih sensitif supaya anak dia tak mudah tersepit dan sebagainya. Pastikan keadaan baik saja. Maknanya dalam pada masa sama kita pun groom kita punya knowledge dan experience dan meningkat. Jadi itulah berlaku. Jadi maknanya bila along the way lah. Jadi saya seperti saya maklum tadi, produk saya hidup, yang ni baka, bergantung pada umur. Maknanya basically kita sebulan tu tak jual lah. Kita basically lepas 2 bulan ke atas biar dia stabil sikit. Jadi harga dia berbeza lah. Mungkin daripada 50, 80, 130 ataupun sehingga 200 kalau itu dah matang, dah tested lah. Tapi jarang orang nak ambil yang tu dah pun. Sekarang pun nak jimat, dia ambil yang muda sikit lah, yang 80 atau 50. Itu produk pertama. Produk kedua ialah daging segar yang kita frozen kan. Jadi kita sembelih di sini, kita ada kemudahan sembelihan kita sendiri. Saya pun dah dapat sijil tauliah sembelihan halal oleh pihak JAIB baru-baru ni yang telah diluluskan, dan itu memberikan satu pengiktirafan lah dan kemudahan untuk dari segi memasarkan barang. Bukan saya dapat cop halal, itu tauliah penyembelihan halal. Okey, dan frozen tadi satu, itu biasanya untuk segmen di area Perak ni kita jual harga RM35 sekilo. Itu dah siap, kita dah sembelih, dah packing, dah lawa ya. Okey, yang ketiga kita buat juga produk hairan. Contoh macam anak perap lah kalau bahasa Melayunya, marinated rabbit meat tadi. Jadi kita buat beberapa packaging lah. Contoh packaging yang ni, satu package lebih kurang 450 gram, 500 gram tu kita jual lah dengan harga yang tertentu bergantung pada flavor kita. Range daripada tak sampai RM30 lah lebih kurang kan. Tapi itu semua saya masih lagi mengharapkan untuk improve lah, sebab kita tak ada proper packaging. Yang mana kita masih buat konsep yang secara backyard. Yang kita dapati itu ada satu ruang lah untuk penambahbaikan, bahawa pelanggan akan memilih sekarang ni. Kalau di atas rak tu kita ada beberapa jenama kan, ini tak ada cap, bungkus biasa, ni ada proper packing, cap lawa, ini begini. Jadi orang attracted pada package yang menarik. Jadi itu pun saya tengah usahakan insya-Allah. Dengan itu mungkin kita boleh tambahkan berat dan sebagainya dan buat harga penjualan yang lebih baik lah. Saya buat ni semata-mata asalnya ialah untuk pendapatan sampingan, dan kalau saya lihat potensinya besar, meyakinkan saya akan kembangkan dia. Tapi saya dah calculate dah, maknanya kalau saya nak kembangkan ini, saya mesti mengubah tempat, cari tempat yang lebih sesuai, dan juga mencari beberapa elemen lain yang membantu saya untuk melaksanakannya. Jadi ada lain fasa dia. Jadi buat masa ni di kawasan yang terhad, ini je skala yang buat, paling tidak pun ada 2 kali ganda je lah. Jadi kalau untuk skala komersial yang lebih berdaya maju, saya buat calculation ringkas, sekurang-kurang saya kena ada 5 kali saiz apa yang saya buat ini. Barulah, kenapa saya rasa itu patut berdaya maju? Sebab kalau saya dah ada 5 kali saiz daripada apa saya buat ni, saya akan mampu untuk menggaji seorang pekerja. Bila saya dah mampu menggaji seorang pekerja, di samping itu saya akan dapat sedikit profit untuk saya. Di situlah letaknya kemerdekaan tahap 2. Jadi maknanya saya dah tak perlulah terlock dalam projek saya tu. Malahan projek tu mampu untuk menggaya orang, beri satu peluang pekerjaan lah kan. Jadi situlah kemanisannya. Sekarang ni sebab saya baru sembelih ni, lebih kurang tinggal dalam 50 lebih lah. Dia satu cycle, dia lepas kita mating, mating ni mengawan lah. Bila pada mengawan, dia akan bunting lebih kurang 1 bulan. Bila dia beranak,
dia akan menyusu dengan ibu dia sama dalam 1 bulan lagi. Lepas tu kita asingkan dia, kita besarkan dalam fasa grower ataupun kandang grower kita panggil, selama umur dia hingga 3 bulan. So lagi 2 bulan lah. So basically kita akan by 3 bulan umur dia tu sejak lahir, kita dah boleh harvest dia, atau kita boleh sembelih dia, ataupun kita boleh teruskan besar ke dia, jualan untuk baka kan pun boleh juga. Sebab kadang ada permintaan baka, kadang datang jauh orang dari Kuala Kangsar, kadang-kadang kan orang seeing is believing lah kata orang putih kan. Saya tak pernah buat iklan besar-besaran, tapi saya participate lah event, atau kadang saya pergi kursus orang kan, sembang-sembang dengan orang, kadang-kadang saya pergi kursus orang lain, orang tu minta saya sampaikan 10 minit, 15 minit sharing, kadang-kadang dapat membeli keyakinan orang. Ada satu, asalnya saya pergi kursus di Ipoh, penganjur kata, boleh tak bagi sharing sikit pengalaman 15 minit kan. Saya ambil lah peluang tu, tapi saya sengaja gunakan peluang tu bukan cerita yang terbaik. Saya cerita ni bukan sebenar. Penganjur marah tak masa saya tak tahu. Saya kata macam ni, memang bagus beranak ni baik, tapi jangan take for granted. Business is different thing, ternakan anak is different thing. Dia tak datang golek. Ingat bela berpuluh ribu, tapi business plan tak ada, habis collapse. Saya rasa tidak keterlaluan lah kalau saya katakan memang bidang pertanian atau peternakan ini atau agrobis ni lah kan, satu bidang yang boleh memberikan pulangan yang cukup lumayan. Jadi yang terbaiknya lah untuk belia sebenarnya, untuk memulakannya. Sebab apa belia? Sebab belia yang pertamanya dia banyak tenaga kan, dan juga dia harapannya kesabaran tinggilah, dan belia ni kebanyakannya dia sihat lah, dia tak sakit-sakit. Saya akan compare nanti dengan yang tak berapa belia. Yang ketiga, yang keempatnya, mungkin dari segi modal kurang, tapi sekarang ni banyak sekali package untuk membantu buat belia. Okey, kalau yang tak berapa belia, dia mungkin ada modal, tetapi tenaga dia kurang sikit, dan dia mungkin sakit-sakit juga kan. Jadi kadang kesian juga orang tak berapa muda ni kan. Tapi bantuan pun ada juga, ada bantuan yang sesuai untuk usahawan yang berdaya maju dan sebagainya. Jadi dari segi pulangan untuk menjadi satu karier yang baik, saya rasa memang tinggi potensi. Sebab apa? You define your business, you define your scope, then you define your output. Contoh kan, saya pernah sembang dengan beberapa orang rakan, how to start, berapa banyak saya patut buat. Macam ni je, you start with an end as your plan. Contohnya, saya nak dapatkan pulangan kalau RM1,000 sebulan contoh. Jadi berapakah ternakan yang kena ada? Kalau ternakan lah, berapa yang perlu ada modal basic, buat tahu. Itu lagi baik daripada okeylah, saya start ni lah, tengok nanti sebesar mana. Itu dia tak berapa nampak lah kerjaya dia kan. Jadi kita start with an end as our target, dan juga bukan itu saja target akhirnya, adalah expansionnya. Okey, ni fasa mesti ada perancangan. Ni fasa untuk 3 tahun pertama, 5 tahun pertama saya akan buat turnaround, dan ROI saya adalah between 3 hingga 5 tahun dan sebagainya. Itu lagi penting lah untuk dapat tahu sebenarnya setahu mana potensi. Dan kenapa orang muda tambahan lagi, sebab orang muda ni dia kreatif kan. Jadi zaman sekarang ni mencabar. Kita mungkin bukan lagi era pemasaran macam dulu. Dulu kita, atau sekarang mungkin ada lagi, kita berharapkan pemasaran dari segi fizikal, duduk dekat pasar ke, even pasar malam ke atau sebagainya. Tapi sekarang tak begitu. Orang sekarang dah digital marketing dan sebagainya, Shopee dan sebagainya. Jadi skop untuk usahawan dalam bidang peternakan, pertanian ni luas lagi. Okey, mungkin orang tanya kan, Allah, macam mana lah saya nak jual arnab online kan? Macam-macam cara. Kalau sekarang ni ada orang boleh hantar pakai Grab,
Ada orang boleh hantar normal transportation. Kalau hidup tu mungkin tidak lah. Tapi ada juga cara je boleh. Tapi kalau daging pun sekarang ni, ada orang buat frozen. Okey, frozen susah tu nak hantar sebab kena beku. Tak ada, sekarang dah masuk era orang bakar retort. Bisnes ataupun penghasilan makanan menggunakan konsep retort yang mana boleh tahan mungkin setahun atau lebih dan tak perlu simpan advertise. So mana teknologi evolve, tak akan datang kita pun tak tahu. Dan famousnya sekarang ni lah, orang lebih minat pada produk makanan yang kita panggil ready to eat. Dulu ready to cook pun masih popular, tapi sekarang ni orang-orang muda, anak-anak remaja ni suka benda yang ready to eat. Orang tua pun suka ready to eat, orang sibuk kan. Beli, letak dalam microwave, 2 minit, 5 minit siap untuk dimakan. Jadi kena bayangkan, inilah dia benda yang perlu dieksplor. Jadi saya yakin anak muda dia akan lebih banyak inspirasi dia untuk buat penghasilan yang era gini lah.